Salam sejahtera. Ini pengakuan Najib paling mengejutkan kita di mahkamah hari ini. Kerugian pelaburan sebanyak 1 bilion US dollar, salah pengurusan 1MDB, bukan saya, kata Najib. Wow, ini pengakuan yang luar biasa Najib. Bekas Perdana Menteri itu berkata kesalahan itu terletak di bahu pengurusan 1MDB, terutama bekas CEO Sahrul Azral Ibrahim Helmi. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menafikan beliau bertanggung jawab bagi kerugian pelaburan US dollar 1 bilion dalam usaha sama 1MDB dan Petro Saudi International Limited PSI. Memberi keterangan di Mahkamah Tinggi, beliau berkata kesalahan itu terletak di bahu pengurusan 1MDB, terutama bekas Ketua Pegawai Eksekutifnya Sahrul Azral Ibrahim Helmi. Kerugian US dollar 1 bilion itu tidak boleh dikaitkan dengan saya atau sebarang arahan yang didakwa diberikan kepada lembaga pengarah BOD 1MDB bagi meluluskan resolusi untuk mengambil bahagian dalam usaha sama dengan PSI atau sebarang kepentingan yang didakwa berniat jahat di pihak saya, kata Najib. Sebaliknya, tanggung jawab itu terletak di bahu pihak pengurusan terutama Sahrul, kata Najib, ketika membacakan pernyataan saksi beliau setebal 525 halaman. Najib juga berkata Sahrul tidak pernah diberikan kuasa atau diarah untuk menjalinkan usaha sama dengan Petro Saudi Holding Skeman Limited yang secara langsung bertentangan dengan resolusi BOD pada 26 September 2009 dan seterusnya arahan yang didakwa daripada beliau sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan pengerusi lembaga pengarah atau penasihat. Beliau juga berkata ini adalah kali pertama fakta mengenai Petro Saudi Holding Keman Limited dibangkitkan. Ia tidak pernah disebut dalam dokumen yang dibentangkan kepada BOD atau disebut secara lisan kepada pelbagai mesyuaratnya. Ini sepatutnya memberi amaran kepada Sahrul, tetapi beliau lebih teruja untuk menandatangani perjanjian usaha sama itu dan lebih gembira untuk berpisah dengan wang sebanyak 1 US dollar bilion. Mengenai alasan Sahrul bahawa beliau memudahkan pemindahan wang 1 bilion US dollar itu kerana mendakwa, beliau percaya bahawa arahan itu datangnya daripada Najib. Sesetengah pihak mungkin mengagumi keberanian beliau untuk membuat dakwaan seperti itu. Jika ia tidak begitu jelas bahawa perkara tersebut tidak masuk akal, malah bercanggah dengan bukti yang didokumentasikan. Bagaimanapun, jika perkara itu membabitkan saya, maka ia nampaknya sengaja diabaikan, katanya. Najib juga berkata penjelasan Sahrul mengenai pemindahan wang 1 bilion US dollar itu meskipun bertentangan dengan arahan BOD yang tidak masuk akal, telah dianggap boleh dipercayai bukan kerana meritnya tetapi kerana ia mempunyai agenda yang bermotifkan politik terhadap Najib. Meminta Sahrul bertanggung jawab sudah pasti akan mendedahkan kerapuhan naratif beliau dan merosakkan kredibilitinya. Sebaliknya, beliau dibenarkan bersembunyi di belakang alasan sedemikian dan pada dasarnya bebas daripada bertanggung jawab atas kerugian 1 bilion US dollar itu supaya beliau boleh dianggap saksi yang boleh dipercayai. Mungkin juga pada tahap saksi boleh dicontohi dalam kes salah guna kuasa terhadap ahli politik seperti saya. Bukankah beliau bernasib baik kerana saya adalah tertuduh? Jika saya bukan bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia, saya percaya beliau tidak akan berada di kandang saksi, sebaliknya di kandang tertuduh, katanya. Bekas ahli parlimen pekan itu memberi keterangan ketika membela diri terhadap 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk mendapatkan rasuah berjumlah 2.3 bilion dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram babitkan jumlah yang sama. Pada 30 Oktober lepas, Hakim Colin Lawrence Sequeira memerintahkan Najib membela diri atas 25 pertuduhan. Semua pertuduhan selepas memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya
membuktikan case prima facie terhadapnya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu fashion valet akhirnya sampai ke kemuncaknya. Ini keputusannya. Vivi dan suami bakal didakwa pada 5 Desember ini, yaitu hari ini. Pengasas Fashion Valet Sdn Bhd, Datuk Seri Vivi Yusof dan suami, Datuk Fazzaruddin Shah Anwar akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Perkara itu telah disahkan sendiri oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki kepada Buletin Utama TV3 sebentar tadi. SPRM hari ini telah menjalankan tangkapan terhadap pasangan berkenaan dan telah diberikan jaminan untuk hadir ke mahkamah pada hari Khamis. Siang tadi, saya rasa dalam tengah hari tadi, lebih kurang di pejabat SPRM dan telah dibebaskan dengan jaminan SPRM katanya. Sebelum ini, pasangan terbabit disiasat berhubung kerugian pelaburan dana Khazanah Nasional Berhad Khazanah serta permodalan nasional Berhad PNB berjumlah 43,9 juta ringgit. Siasatan itu susulan pendedahan Kementerian Keuangan bahawa Khazanah dan PNB hanya memperoleh 3,1 juta hasil penjualan saham dalam Fashion Valet kepada syarikat Bumi Putra NXBT Partners pada tahun 2023. Jumlah itu diperoleh berbanding pelaburan 47 juta ringgit yang dibuat Khazanah dan PNB pada 2018. Masing-masing RM 27 juta dan 20 juta ringgit untuk pegangan minoriti dalam Fashion Valet. Saudara-saudara sekalian, apakah pendakwaan yang akan diterima oleh Vivi dan suami? Kita akan ketahui hari ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sahidan Kasim tiba-tiba minta 1 juta ringgit untuk pembangkang. Sekali, ini respon timbalan Perdana Menteri. Tapi sebelum kita lihat respon timbalan Perdana Menteri, saya ingin bacakan kepada anda beberapa komen daripada netizen. Netizen tidak setuju timbalan Perdana Menteri berikan uang 1 juta ringgit ini kepada pembangkang. Netizen juga tidak setuju kalau ianya disalurkan terus kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Ada yang takut uang itu tidak sampai atau diguna untuk benda lain atau mereka akan dapatkan kredit kononnya mereka yang baik hati. Padahal uang itu datang daripada kerajaan pusat. Mereka takut jangan-jangan nanti bantuan-bantuan itu semua dicop dengan lambang Perikatan Nasional PAS. Dan selain daripada itu menggunakan tulisan-tulisan yang mungkin hanya mengambil kredit untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya netizen menolak. Netizen juga menolak, kata mereka, daripada beri kepada ahli parlimen, lebih baik beri kepada pihak-pihak yang berwajib seperti NADMA, pejabat-pejabat daerah atau sebagainya. Mereka pun boleh menguruskan bantuan itu, salurkan uang itu untuk membantu mereka, kata netizen. Kenapa pula perlu melalui ahli parlimen? Tak perlu melalui ahli parlimen pun boleh disampaikan. Lebih baik kepada pejabat-pejabat daerah, kepada penghulu atau badan-badan NGO atau kepada NADMA. Itu lebih elok, kata mereka, kerana mengelakkan berlaku ketirisan. Gesaan pembangkang supaya kerajaan menyalurkan peruntukan untuk kawasan parlimen terjejas banjir hanya akan diputuskan selepas bencana itu berakhir. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilan Yusof berkata, kerajaan ketika ini akan memberi tumpuan terlebih dahulu kepada respon atau proses pemulihan dan baik pulih kemudahan awam yang terjejas akibat banjir sebelum melayani permintaan pembangkang. Ini memang terbaik. Kan dulu sudah ada MOU yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, tapi ditolak oleh Perikatan Nasional. Dengan penuh keyakinan PN menolak. Tapi sekarang ini pula nak pula minta peruntukan untuk tempat terjejas banjir. Ada netizen kata janganlah guna keadaan musibah itu untuk
mahu mendapatkan peruntukan parlimen pula, kata mereka. Kata timbalan Perdana Menteri, kita akan proses untuk melihat. Pertama sekali, kita nak tumpukan kepada pemulihan, kerosakan kemudahan awam dan bangunan yang melibatkan keperluan awam, kata timbalan Perdana Menteri. Tunggu selesai banjir baru diputuskan peruntukan berkenan, kata beliau. Sebelum ini, Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Sahidan Kasim menggesa, kerajaan mempertimbang peruntukan segera sebanyak RM1 juta kepada ahli parlimen pembangkang yang kawasannya terjejas banjir. Sahidan berkata peruntukan RM1 juta adalah untuk membeli makanan dan juga peralatan seperti tilam serta sebagainya. Tapi netizen kata, buat apa nak serahkan kepada ahli parlimen? Kalau nak menyerahkan bantuan seperti makanan dan juga peralatan seperti tilam serta sebagainya, serahkan terus kepada NADMA, serahkan terus kepada NGO ataupun pihak-pihak berwajib yang lain seperti pejabat daerah. Itu lebih baik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.